Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid bin Kasman daripada kumpulan 6. Hari ini kumpulan kami akan menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi yang mengenai surah Al-Kahfi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa surah Al-Kahfi ini mengandungi 4 cerita ataupun 4 kisah yang sangat menarik. Kalau ingin mendengarkan kisahnya lebih lanjut, jom kita dengar apa yang akan dibicarakan oleh ahli kumpulan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aimar Razif bin Kahlib, nama metrik 060915. Hari ini saya akan menceritakan tentang 7 pemuda Ashabul Kahfi. Di dalam Al-Quran yang dikisahkan mengenai 7 pemuda yang tertidur selama 309 tahun, kisah pemuda Ashabul Kahfi itu adalah kisah benar yang juga terjadi, kejadian yang menakjubkan dan luar biasa. Bagaimanapun sebagai hamba Allah yang beriman, kita perlu meyakini tiada yang mustahil berlaku sekiranya Allah SWT menghendakkannya. Apa yang menarik tentang Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang hidup zaman dikelilingi oleh orang kafir dan raja yang kejam. Mereka melarikan diri di kawasan yang lebih tenang dan berjauh daripada penduduk bandar. Mereka kemudiannya terjumpa sebuah gua lalu tidur di dalamnya. Apa yang menakjubkan, Allah SWT tidurkan mereka selama 309 tahun. Sepanjang mereka tidur, Allah SWT menjaga mereka dengan matahari tidak merosakkan kulit mereka, badan tidak tertimbus dengan tanah, umur tidak tua dan haiwan berbisa juga tidak mengganggu mereka. Apa yang dikisahkan dalam kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi ini, ia mengajar kita apa yang Allah menghendakinya, tiada siapa yang dapat melawannya dan tiada yang mustahil. Sekian saja daripada saya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menceritakan kisah pemilik 2 kebun yang mana salah seorang daripada mereka seorang yang beriman, tetapi dia tidak memiliki kemewahan dunia. Namun begitu dia tetap memiliki iman yang kental dan pertimbangannya berdasarkan Islam. Dia melihat kemewahan dunia dengan pandangan yang betul dan bertepatan dengan Islam. Manakala seorang pemuda lagi, seorang kafir, yang mana Allah menganugerahkan kepadanya 2 kebun yang cantik dan subur lagi luas. Kedua-duanya merupakan kebun anggur yang mana dikelilingi oleh pepohon kurma. Allah telah memerintahkan kepada 2 kebun tadi agar mengeluarkan hasil kepada pemiliknya, iaitu pemuda kafir tadi, yang mana daripada kedua-dua kebun itu mampu menghasilkan buah dan makanan. Kedua-dua kebun itu menurut segala perintah Allah, yang mana kedua-duanya telah mengeluarkan buah daripada kesemua tanaman yang ada di dalamnya. Pemuda yang kafir itu telah diuji oleh Allah dengan apa yang dimiliki daripada kemewahan dunia dan keseronokannya yang sementara. Akhirnya Allah telah menghantar petir yang memusnahkan kebun-kebunnya tersebut dan menghilangkan kesemua pohon anggur dan kurma di dalamnya sehingga ia menjadi tanah yang rata. Pemuda kafir merasa menyesal, tetapi penyesalannya tidak berguna lagi. Ini kerana penyesalan hanya timbul selepas kesemuanya dihancurkan akibat keangkuhan dirinya sendiri. Dia juga ingin menjadi seorang mukmin yang bersyukur dengan menyatakan bahawa dia tidak akan lagi menyekutukan Allah dengan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imaduddin bin Muhammad Azmi, nombor metrik 059091. Mungkin dari kita mungkin sudah terbiasa membaca surah Kahfi setiap hari Jumaat. Alhamdulillah, semoga istiqamah bacaannya. Tetapi pernahkah kita membaca erti dari surah Kahfi tersebut? Sesungguhnya terdapat pelbagai hikmah yang terkandung di dalamnya. Kisah yang masyhur terdengar tentang pertemuan antara Nabi Khidir dan Nabi Musa menceritakan tentang 3 pembelajaran utama. Awal permulaan kisah mereka adalah Nabi Musa yang ingin bersama Nabi Khidir untuk menuntut ilmu darinya. Akan tetapi Nabi Khidir menolaknya kerana meyakini bahawa Nabi Musa tidak akan sanggup mengikutinya. Benar belaka apa yang diperkatakan oleh Nabi Khidir. Pertama, Nabi Khidir membocorkan perahu milik orang miskin yang ditumpanginya.
Nabi Musa bertanya, kenapa? Dan Nabi Khidir menjawab, sungguh engkau tidak akan sabar bersamaku. Kisah yang kedua pula, Nabi Khidir membunuh seorang anak. Nabi Musa masih bertanya. Jawapan Nabi Khidir masih sama. Yang ketiga pula, Nabi Khidir mendirikan sebuah rumah yang hampir roboh. Nabi Musa masih bertanya perkara yang sama. Namun Nabi Khidir masih menjawab engkau tidak akan sabar apabila bersama. Dan cerita, Nabi Khidir pun menjelaskan maksud dari keputusannya yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Yang pertama, membocorkan perahu bermaksud agar perahunya selamat dari rampasan seorang raja. Yang kedua, membunuh anak bermaksud kerana anak tersebut kafir dan orang tuanya terancam di masa hadapan mengikuti anaknya. Dan yang ketiga, membangun sebuah rumah yang roboh bermaksud kerana terdapat anak-anak soleh dan harta di bawah rumah tersebut. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir berlangsung dalam waktu yang singkat, tetapi pertemuan yang terhitung singkat ini mengajarkan kita akan banyak hal. Salah satunya adalah kesabaran dalam menuntut ilmu daripada guru, kerana bersama guru adalah salah satu proses belajar yang istimewa, di mana tidak semua orang yang mempunyai nikmat sedemikian. Maka manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, yang dapat kita contohi daripada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Yang keempat ialah kisah Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang raja yang soleh dikurniakan oleh Allah sebuah kerajaan yang teguh di bumi. Dia juga dikurniakan petunjuk, ilmu pengetahuan, kebijaksanaan dan keperluan yang membolehkannya membedah negara dengan baik. Zulkarnain menguasai empayar kekuasaan di timur dan di barat dan dipercayai memerintah di antara tahun 232 hingga 356 sebelum Masehi. Dan pemerintahannya berpusat di Asia Tengah. Ini mendorong Zulkarnain menjelajah ke sebelah barat hingga sampai ke Laut Hitam. Laut Hitam ialah lautan yang terletak di antara Eropah dan Asia Kecil dan merupakan sebahagian daripada lautan Atlantik. Ia dihubungkan dengan Laut Mediterranean melalui Selat Bosporus dan Laut Marmara, dan dengan Laut Ozus melalui Selat Kerch. Dan Zulkarnain berjaya menguasai kawasan tersebut. Selepas menjelajah dan menguasai negeri di sebelah barat, Zulkarnain dan tenteranya pula pergi ke sebelah timur, dan di sana mereka bertemu dengan satu bangsa yang ganjil. Penduduk negeri itu belum bertamadun lagi, mereka belum berpakaian dan tinggal di dalam gua. Setelah berjaya menguasai negeri-negeri di sebelah barat dan timur, Zulkarnain mengalih pandangannya ke utara pula. Zulkarnain dan tenteranya sampai di antara dua gunung yang dikatakan terletak di antara Armenia dan Azerbaijan. Terdapat sebuah negeri yang penduduknya tidak dapat memahami bahasa yang digunakan oleh Zulkarnain dan tenteranya. Zulkarnain ini menggunakan juru bahasa untuk berhubungan penduduk di situ. Penduduk negeri itu meminta bantuan daripada melalui juru bahasa. Mereka mengadu bahawa Ya'juj dan Ma'juj telah menyerang dan memperosakkan negeri mereka, melakukan pembunuhan, merampas makanan dan merosakkan harta benda. Penduduk di situ bersedia membayar upah jika Raja Zulkarnain menjamin keselamatan mereka daripada ancaman Ya'juj dan Ma'juj dengan meminta sebuah tembok yang menghalang serangan mereka. Zulkarnain ini tidak ingin terima upah oleh mereka, jadi Zulkarnain meminta mereka untuk membantu dari segi tenaga dan peralatan. Dia meminta mereka mengumpulkan kepingan besi dan tembaga, lalu membakar kepingan besi tersebut hingga cair, lalu dituangkan ke atas cair tembaga supaya menjadi kukuh, dan terjadilah sebuah tembok yang besar.